Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummu Syahira binti Romli Elias Ramli, nombor metrik 054848. Saya dari Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Syariah dengan kepujian semester 3. Tajuk tugasan saya adalah transliterasi teks Jawi Klasik Kitab Bughiyah At-Tulab karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani pada muka surat 82 hingga 83 mengenai bab haid. Perkara berkaitan dengan haid adalah sangat penting untuk dipelajari, tidak kira lelaki maupun wanita. Hal ini kerana apabila seorang lelaki itu menjadi suami, ia bertanggungjawab untuk mengajar serta membimbing isterinya, manakala bagi wanita pula ia adalah merupakan kesempurnaan bagi ibadat mereka. Sebagai seorang umat Islam, semestinya sudah mengetahui bahawa taharah merupakan asas yang paling utama dalam ibadat seseorang. Sekiranya taharah seseorang itu tidak sempurna, maka sudah tentulah ibadat yang dilakukan tidak diterima. Jadi objektif utama kajian ini adalah untuk menghuraikan pelbagai permasalahan dan persoalan tentang haid bagi wanita. Seterusnya adalah untuk menyatakan kepada masyarakat tentang kepentingan bagi seseorang untuk memahami serta mempelajari ilmu fardu ain ini. Mempelajari ilmu taharah seperti haid ini adalah sangat penting kerana haid adalah perkara yang sangat sukar untuk difahami dan perkara yang sangat penting dalam agama Islam kerana kebanyakan hukum hakam yang berkait dengan agama Islam seperti membaca Al-Quran, solat, wati, tolak dan sebagainya sangat berhubung kait dengan haid. Jika seseorang tidak mengambil berat tentang hal ini, ianya akan mendatangkan kemudaratan kepada dirinya sendiri. Okey, seterusnya ini merupakan ayat daripada kitab yang menerangkan tentang pengenalan kepada haid. Jadi saya baca, ini satu bab pada menyatakan haid dan barang yang disebut sertanya dan iaitu pada lurah mengalir dikatakan hadul wadi apabila mengalir air padanya dan pada istilah syarak darah kejadian keluar ia daripada sehingga rahim perempuan pada waktu makhsusah yakni tertentu apabila bermula asal padanya itu ayat firman Allah Ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid dan ditanyakan dikau daripada mahid artinya daripada haid dan khabar sahihaini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam haza syai' katabahullahu ala banati Adam. Ini satu bab, ini suatu yang telah difardukan dia yakni Allah Taala atas anak Adam yang perempuan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan daripada slide yang sebelum ni. Maksud daripada slide yang sebelum ni lah. Okey, dalam slide tu dia mengatakan bahawa haid dari segi bahasa bermaksud air yang mengalir. Manakala pada istilah syaraknya pula, haid ialah darah semula jadi yang mengalir dari rahim wanita pada waktu yang tertentu. Jadi di dalam slide sebelum ni juga terdapat ada menyatakan tentang dalil. Jadi di sana, di slide yang sebelum ni terdapat dinyatakan dua dalil iaitu daripada Al-Quran dan daripada hadis. Daripada Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman wa yas'alunaka 'anil mahid yang bermaksud mereka bertanya kepadamu tentang mahid iaitu tentang haid. Jadi dalil yang kedua ialah daripada hadis daripada Imam Bukhari dan Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda haza syai' katabahullahu ala banati Adam yang bermaksud ini tu dia merujuk kepada haid. Haid ini merupakan satu perkara yang telah ditetapkan kepada anak perempuan Adam iaitu kaum wanita. Jadi sudah jelas kepada kita bahawa haid ini ialah satu perkara yang telah ditetapkan kepada kaum wanita sejak azali lagi. Okey, seterusnya ini merupakan ayat daripada kitab juga yang menyebut tentang umur bagi seseorang wanita, umur wanita ketika haid. Okey, jadi dalam ayat ni dia menyatakan bahawa bermula sekurang-kurang tahun masa haid seseorang perempuan itu 9 tahun Qamariah
yakni pelihatan bulan pada takrib jua tiada tahdid, yakni jikalau sedikit kurang daripadanya maka dinamakan haid jua. Seperti umpama jikalau melihat perempuan akan darah dahulu daripada sempurna 9 tahun dengan masa yang tiada lulus sekurang-kurangnya haid dan tuhur seperti 15 hari dan kurang, maka dihukum darah haid. Dan jika lulus sekurang-kurang haid dan tuhur, maka tiada dihukumkan darah itu haid, tetapi dihukum darah tersebut sebagai darah penyakit jua. Okey. Maksud daripada slide yang sebelum ini, dia menerangkan tentang umur bagi seseorang wanita, umur bagi permulaan seseorang wanita itu didatangi haid. Jadi, sekurang-kurang umur bagi seseorang perempuan itu apabila datang haid ialah 9 tahun Qamariah dengan takrib. Takrib di sini bermaksud lebih kurang, bukan dengan tahdid, yakni bukan secara tepat 9 tahun tepat, bukan. Jadi contohnya dekat sini ialah seseorang perempuan melihat darah sebelum daripada 9 tahun kadar yang tiada memuatkan sekali haid dan sekali suci, iaitu 15 hari ataupun kurang, maka darah yang dilihatnya dihukum sebagai darah haid. Hal ini bersalahan dengan jika seseorang perempuan itu melihat darah sebelum berumur 9 tahun kadar yang tiada memuatkan sekali haid dan sekali suci, iaitu 15 hari ataupun lebih. Maka darah yang dilihatnya itu ialah darah fasad, iaitu darah yang rosak, bukan darah haid. Okey, seterusnya dia membincangkan tentang tempoh haid. Jadi dalam ayat kitab dia menyatakan bahawa dan sekurang-kurang haid. Artinya masanya itu sehari semalam, yakni 24 saat yang kadar masanya dengan berhubung kadar sehari semalam, dan banyaknya masanya iaitu 15 hari dan 15 malam. Dan jika tiada berhubung sekalipun, sama ada berhubung hari yang pertama dengan malam atau tiada seperti datang haid pada tengah hari, maka dikira-kira qadar waktu itu pada hari yang ke-16-nya. Seterusnya, dan masa yang ghalibnya itu 6 hari dan 6 malam atau 7 hari dan 7 malam, dan yang demikian itu dengan periksa daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan sekurang-kurang suci yang antara dua haid itu 15 hari dan 15 malamnya, dari kerana adalah di dalam sebulan itu pada ghalibnya tiada sunyi ia daripada haid dan suci, maka apabila adalah sebanyak-banyak haid 15 hari, nescaya adalah sekurang-kurang sucinya itu 15 hari pula. Okey, seterusnya daripada slide yang sebelum ini ada menyatakan tentang tempoh haid bagi seseorang wanita. Jadi keputusan daripada sekurang-kurang tempoh haid bagi wanita sebanyak-banyak tempoh haid ataupun yang normal bagi seseorang wanita itu datang haid adalah daripada kajian yang telah dilakukan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Masyarakat yang terdahulu mereka tidak malu untuk mendapatkan sesuatu ilmu. Oleh itu, Imam Syafi'i telah bertanya kepada ramai wanita, masyarakat wanita yang terdahulu tentang haid, dan kemudian beliau melakukan kajian-kajian dan akhirnya terhasillah keputusan, iaitu terhasillah keputusan bagi tempoh haid. Sekurang-kurang haid bagi wanita, sebanyak-banyak haid dan normal haid bagi wanita. Jadi sekurang-kurang masa haid bagi wanita adalah dalam kadar sehari semalam dalam keadaan ia bersambung, iaitu dalam masa 24 jam. Maksudnya kat sini adalah daripada bersambung kat sini adalah daripada pukul 7, contohnya daripada pukul 7 pagi hari ni dan 7 pagi keesokannya dia melihat darah. Dia memeriksa ada darah daripada pukul 7 pagi hingga pada 7 pagi hari keesokannya dia melihat darah.
maka itu dihukumkan sebagai haid. Tapi dalam tempoh yang sekurang-kurang haid, iaitu 24 jam. Kemudian, sebanyak-banyak masa haid itu 15 hari, 15 malam. 15 hari, 15 malam, sekalipun tidak bersambung tetapi masih dalam tempoh 15 hari, 15 malam. Okey, kat sini maksud dia adalah contoh dalam masa sehari hingga ke 15 hari, dia melihat akan darah. Okey, dia melihat akan darah. Lepas tu, dalam masa 15 hari, contohnya pada hari pertama dia melihat akan darah. Kemudian pada hari yang keduanya pula dia tidak melihat akan darah. Kemudian hari ketiga dia melihat pula akan darah. Kemudian hari keempat dan seterusnya dia tidak melihat, dia melihat akan darah. Contohnya dia datang secara berselang-seli. Maka kalau darah tersebut datang secara berselang-seli ataupun tidak bersambung tetapi masih dalam tempoh 15 hari, maka itu dikira sebagai sebanyak-banyak haid bagi wanita. Yang seterusnya ialah yang ghalib masa haid, iaitu yang kebiasaannya, yang normal bagi seseorang wanita itu apabila datang haid ialah 6 hari ataupun 7 hari pada normal ataupun kebiasaannya. Maknanya seseorang wanita yang normal, dia akan datang haid pada normalnya pada sehingga 6 ataupun 7 hari sahaja. Itu ialah wanita yang normal. Kemudian sekurang-kurang masa suci antara dua haid itu ialah 15 hari 15 malam. Kerana di dalam sebulan pada ghalibnya, iaitu pada kebiasaannya, tidak sunyi bagi seseorang itu daripada sekali haid dan sekali suci. Maksudnya dekat sini adalah sekurang-kurang masa suci itu adalah contohnya 15 hari ni dia datang haid. Kemudian 15 hari dia suci. Kemudian datang pula hari yang ke-16 lepas suci itu darah. Maka itu dikira sebagai darah haid. Dan masa suci itu kena cukup 15 hari. Barulah dikira sebagai darah haid. Okey, perkara yang dapat saya simpulkan hasil daripada tugasan ini adalah haid merupakan salah satu perkara yang sangat penting untuk dipelajari kerana hal ini penting dalam menentukan kesempurnaan ibadat seseorang. Maka dalam isi kandungan yang telah saya bentangkan tadi, umur bagi wanita yang pertama kali datang haid ialah 9 tahun Qamariah dengan takrib, yakni dengan lebih kurang, bukan dengan tahdid, iaitu bukan secara tepat. Maka boleh dikatakan di sini seorang perempuan yang melihat darah haidnya pada umur 9 tahun lebih kurang dikira haid. Tempoh sekurang-kurang haid pula ialah 1 hari 1 malam, iaitu 24 jam. Manakala tempoh normal bagi seseorang wanita apabila datang haid ialah 6 ataupun 7 hari. Kemudian tempoh maksimum seseorang itu datang haid adalah 15 hari 15 malam. Maka yang selepas daripada 15 hari itu ialah darah yang penyakit, bukan darah haid. Jadi diharapkan agar semua dapat memahami serta dapat mempelajari ilmu yang berkaitan dengan haid ini, terutamanya bagi wanita. Kerana ianya sangatlah penting dalam kehidupan di dunia serta di akhirat. Jadi itu sahaja daripada saya. Semoga dapat memberi manfaat kepada semua. Apa yang silap itu daripada saya sendiri, mohon ditegur, dan mana yang betul itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.